Yang kure itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Yang dihormati pengerusi majelis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Salam sejahtera para hadirin. Nama saya ialah Matthew Tang. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam adalah untuk memberikan kupasan perpandukan syarahan saya, yaitu bahasa wahana perpaduan. Bahasa menurut Kamus Dewan adalah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Wahana pula bermaksud saluran atau perantaraan yang memungkinkan sesuatu dilakukan atau disampaikan. Manakala perpaduan adalah keadaan atau hal berpadu, yaitu penyatuan. Dalam konteks ini, konsep bahasa merujuk kepada bahasa Melayu. Maka, bahasa wahana perpaduan ditakrifkan sebagai bahasa Melayu menjadi perantaraan dan tunjang kepada penyatuan. Marilah bersama-sama saya merungkai konsep ini satu persatu dengan lebih teliti dan lagi mendalam. Sidang hadirin sekalian, indahnya bahasa Melayu begitu halus sehingga menusuk kalbu. Bahasa Melayu muncul sebagai faktor dominan dan dipilih menjadi bahasa kebangsaan daripada pelbagai bahasa. Sudah pasti bahasa Melayu lambang jati diri dan identiti negara Malaysia. Justeru, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi pertuturan umum untuk menyatukan rakyat Malaysia pelbagai keturunan yang selama ini menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jelaslah bahawa bahasa Melayu wahana perpaduan masyarakat majmuk di negara yang gemilang ini. Para hadirin, sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah diterima sebagai lingua franca dan menjadi bahasa komunikasi utama sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Menurut Masana 2003, bahasa ini digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan diplomatik yang berlaku antara negara-negara pada masa itu. Nah, terbukti bahasa Melayu merentasi batasan tamadun bangsa. Maka, dulu, kini dan selamanya, penduduk pelbagai bangsa di Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, bahasa Melayu wahana perpaduan rakyat berbilang bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Hadirin sekalian, sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu ditetapkan menjadi sarana komunikasi dalam bidang pentadbiran. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan secara meluas untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanun, bukan hanya komunikasi tetapi juga untuk surat-surat rasmi. Dengan ini, sistem pendidikan negara, upacara rasmi dan sebagainya diwajibkan menggunakan bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu untuk perpaduan rakyat di bawah bumbung integrasi nasional. Konklusifnya, ayo rakyat Malaysia, marilah kita sentiasa menggunakan bahasa Melayu kerana wahana perpaduan masyarakat majmuk, kerana perpaduan bangsa Malaysia dan kerana perpaduan nasional. Sekian, terima kasih.